Diam. Aku kalau kau jujur tadi okey, tapi kau tipu aku. Korang tahu tak, sekarang ni dekat Malaysia ada silap mata tau. Nggak boleh sembarangan dijual. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita jual. Sepanjang kau duduk dekat Malaysia ni, takkan kau tak pernah beli telur, tak pernah beli bawang. Jangan banyak cakap dengan saya. Pusing-pusing. Benda dah salah. Dah habis cakap, diam. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala yang kalian kerjakan. Amin. Oke, nah ini ada berita terbaru ya daripada berita Indonesia. Nah, di sini dikatakan 5 pekerja store warga Indonesia masing-masing dihukum penjara 15 bulan oleh Mahkamah Seksyen selepas didapati bersalah memiliki 13.000 lebih kilogram gas petroleum cecair ataupun LPG tanpa lesen ya. Oke, nah memang kalau barang itu adalah barang bersubsidi, tidak boleh ya kalau dijual sembarangan tanpa lesen gitu. Oke, nah ini 5 orang juga ya, banyak juga. Oke teman-teman, nah mari kita bahas di video kali ini kenapa alasannya, kenapa tak boleh dijual ya kan, kenapa alasannya, kenapa tak boleh dijual, apa sebabnya juga. Oke, nah kita akan kupas, kita akan bahas di video kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang daripada video-video yang saya tampilkan dan juga yang kita bahas, kalian boleh tambahkan lagi di ruang komen di bawah. Mana tahu teman-teman Indonesia yang bekerja di Malaysia ini kan boleh tonton video ini, mereka baca komen-komenan daripada kalian. Oke, so jom kita langsung tengok juga. Ini ada juga seorang wanita Indonesia yang tinggal di Malaysia ini, dia ada membahas perihal hal ini. Oke. Dilansir daripada Harian Metro, baru lalu di FYP, 5 pekerja toko Indonesia masing-masing dijatuhi hukuman 15 bulan penjara oleh pengadilan ya, setelah dinyatakan bersalah memiliki 13.745,8 ya kilogram gas cair LPG tanpa izin. Jadi saya mau pesan sama kawan-kawan semua, barang kawalan di Malaysia ini ada undang-undangnya ya. Nggak boleh sembarangan dijual. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita jual barang, gas, melon, semuanya boleh jual ya. Boleh diecerin, boleh ngambil untung daripada penjualan gas subsidi. Kalau di Malaysia ini nggak boleh, semuanya dikawal ketat ya. Jadi kalau kamu ketahuan menjual barang kawalan ya tanpa lesen, tanpa perizinan ya, kamu akan dipenjarakan, dan itu tidak peduli orang mana. Bahkan orang warga negara tempatan pun yang jual gas LPG harus ada lesen ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau berniaga di negara orang, ikuti aturan-aturannya ya. Cari tahu dulu sebelum menjual. Jangan tak pasal-pasal kena hukum di negara orang, tersangkut hukum di negara orang ya. Karena kalau kita sudah sekali masuk, kita ada rekod jenayah sudah. Hati-hati ya. 5 pekerja store warga Indonesia masing-masing dihukum penjara 15 bulan oleh Mahkamah Seksyen di Johor Bahru hari ini selepas didapati bersalah memiliki 13.745,8 kilogram gas petroleum cecair LPG tanpa lesen 2 bulan lalu. Hakim Talha Bacho Embok Mok menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Muhammad Ali 32 tahun, Marhaban 31 tahun, Adnan 28 tahun, Nasrullah 34 tahun dan Zulfan Fauzi 31 tahun mengaku bersalah bagi pertuduhan pindaan terhadap mereka. Berdasarkan kertas pertuduhan pindaan, kelima-lima lelaki itu didakwa dengan niat bersama ada dalam milikan mereka barang kawalan iaitu LPG sebanyak 13.745,8 kilogram dalam keadaan menimbulkan syak, melakukan kesalahan di bawah Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu menghilang LPG tanpa lesen.
Kesalahan didakwa dilakukan di Jalan Sungai Tiram di Ulu Tiram di Johor Bahru pada 7.05 malam 28 Julai lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kesemua tertuduh berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara itu berkuat kuasa dari tarikh semua tertuduh ditangkap iaitu 28 Julai lalu selain membenarkan permohonan supaya hasil jualan dan barang sitaan dilucurkan hak kepada kerajaan Malaysia. Oke, nah begitulah tadi beritanya ya. Memang barang kawalan di Malaysia ini dijaga ya, bukan suka-suka diperjualbelikan, apalagi tanpa lesen ya teman-teman. Oke, nah mereka ini bukan bisnis di Malaysia ya, dan saya baca-baca di dalam komentar di sini ya, ini orang Aceh bukan Indonesia, ini orang Aceh bukan Indonesia. Emangnya Aceh itu bukan Indonesia ya? Sudah ada negara sendiri kan? Bukan, berarti tetap juga lah, walaupun mereka itu orang Aceh kan tetap Indonesia juga. Aceh ini kan kedai-kedai Aceh kan, mungkin mereka simpan itu apalagi tanpa lesen ya, otomatis ya kena tangkap ya. Oke teman-teman, so kalau berniaga itu hati-hati juga ya, di negara orang kita harus ikutin peraturan di sini. Kalau memang tak boleh katanya ya ikuti saja. Oke, kita tengok lagi. Korang tahu tak, sekarang ni dekat Malaysia ada silap mata tau. Dulu kita nak dapatkan beras tempatan senang je, tapi sekarang ni susah ya amat. Lepas tu minyak paket pula tak tahu hilang ke mana. Gula, telur, tepung, apa lagi? Sekarang ni apa yang aku risau sangat-sangat ni, gas hijau pula hilang. Dah kena beli gas purple pula. Aku risau ni, betul-betul risau. Gaji naik, kalau barang naik pun tak guna, tak boleh nak menyimpan. Pening, bajet lari. Yang mana ada anak ramai, lagilah mesti pening. Anak-anak mesti nak makan dekat rumah, takkan nak makan dekat luar. Apa nak jadi? Tak apa, kita tengok je nanti. Senang tak nak dapat tong gas hijau ni bila gas purple diperkenalkan. Look and see, betul tak? Tak pernah beli barang bersubsidi. Habis tu sepanjang kau duduk dekat Malaysia ni, takkan kau tak pernah beli telur, tak pernah beli bawang, tak pernah beli tepung gandum, tak pernah beli minyak kenderaan. Itu semua barang-barang yang diberi subsidi, bukan kata beras dengan minyak sahaja. Banyak lagi barang-barang yang diberi subsidi oleh kerajaan Malaysia. Oke, Miss N terangkan ya. Kalau salah betulkan di komen. Di Malaysia ini bukan nggak ada beras subsidi. Ada beras subsidi, ada minyak subsidi, ada gula subsidi, ada ya. Loh, di mana kok nggak pernah ngelihat mereka ngantri ya? Karena sistem mereka ini jual barangan subsidi itu sama seperti menjual barangan biasa di pasar swalayan. Di mana-mana ada ya. Jadi kalau orang yang mau beras subsidi silahkan beli. Kalau yang mau beras mahal silahkan beli. Jadi nggak ada paksaan di situ ya. Di Malaysia juga ada bantuan ya. Bantuan ibu tunggal, bantuan single ya, bantuan orang OKU, bantuan anak-anak sekolah pun ada bantuan ya. Nah, tapi mereka ini sistemnya propel. Sistem yang propel ini memartabatkan rakyatnya ya. Jadi rakyatnya nggak kelihatan ngantri-ngantri susah-susah, enggak. Bantuan duit masuk terus ke banknya, ke account bank di orang, connecting dengan di orang punya KTP dengan IC, bahkan IC-nya saja bisa ngambil bantuan di sini ya. Dan bantuan itu nggak perlu ngambil hari ini juga harus ngantri, enggak kalau di Malaysia itu. Kalau yang namanya bantuan sudah masuk ke account rakyatnya, dia nggak akan bisa dipulangkan balik. Jadi dia bisa ngambil kapan pun dia mau, nggak harus ngantri. Pergi kemana-mana bank terdekat, ya. Nggak ada sistem ngantri. Cuman yang membedakan itu adalah sistemnya dan kebanyakan rakyat susahnya, ya. Kalau di Malaysia, angka kemiskinan kurang. Di Indonesia banyak.
dan sistemnya belum memartabatkan rakyatnya. Itu yang saya cakap ya. Kalau sistemnya ikut macam sistem Malaysia, mungkin di Indonesia nggak kelihatan tuh orang ngantri beras, ngantri gas, ngantri apa, ngantri ini, ngantri itu. 2025 masih pada ngantri terus, ya. Jadi sistemnya yang memartabatkan rakyatnya, ya. Siapa yang harus membuat sistemnya? Ya pemerintah merubah sistem, upgrade sistem, betul nggak? Jadi di setiap negara itu ada loh orang susah, bukan cuma di Indonesia saja. Tapi kenapa sih viral kemana-mananya Indonesia ngantri, nggak ada habis-habisnya ngantri, ya? Bisa nggak dirombak sistemnya, ya? Kalau dibilang Miss N, bisa nggak nyontoh Malaysia jual beras di pasar, ya? Seperti Malaysia jual beras subsidi di pasar, bisa nggak? Saya rasa nggak bisa, karena mentality yang membedakan. Kalau beras subsidi dijual di Indonesia seperti sistem di Malaysia, itu pasti banyak yang beli lepas itu ditimbun, ya. Beli banyak-banyak, tidak memikirkan orang lain. Itu, ya. Jadi kalau di sini itu beli untuk secukupnya aja, nggak ada beli banyak-banyak. Berani beli banyak-banyak kena tangkep di sini, ya. Nah, gitu. Nah, coba kalian komentar di bawah, betul nggak? Oke teman-teman, barang kawalan ini adalah salah satu barang bersubsidi ya. Contohnya minyak itu adalah minyak paket itu adalah barang kawalan. Tadi itu LPG ya. Nah, itu pun juga ada subsidi. Nah, tidak boleh diperjualbelikan secara ilegal ya dan tanpa lesen. Nah, itulah kalau tanpa lesen ya ujung-ujungnya ya kena ada undang-undangnya ya, tak boleh ya. Oke, bahas satu persatu dari satu video tadi ya. Di sini ada yang berikan komentar. Saya orang Indonesia tak pernah beli barang subsidi Pak Cik. Beras pun beli yang wangi, minyak pun yang botol katanya. Oke, nah barang subsidi ini bukan hanya ya, contohnya beras tempatan itu ya, bukan hanya minyak paket saja, bukan hanya gula, bukan hanya tepung saja. Tapi yang ada di Malaysia ini kebanyakan itu adalah subsidi ya. Contohnya minyak. Nah, minyak itu pun minyak apa? BBM. Nah, minyak kereta, minyak motor kalian yang gunakan itu pun subsidi. Kalian gunakan elektrik pun listrik ya. Kalau di Indonesia bil listrik, bil elektrik pun ada subsidi juga. Nah, kita berada di Malaysia ini pun sudah terbilang ada, kita memakan subsidi juga ya, walaupun bukan macam yang asas-asas, contohnya yang kalian nampak ya, beras, minyak, gula, bukan itu saja sebenarnya. Contoh yang dikatakan ini tuan tadi itu. Nah, jadi gitu ya, jangan kita belagak sangat. Ini orang-orang yang komentar ada juga macam itu. Kami gak ada makan subsidi kalian, katanya gitu ya. Itu kenapa ya kerajaan di Malaysia ini sangat-sangat tegas dalam hal ini. Tak boleh suka-suka hati menjual ya barang subsidi ataupun barang yang kawalan gitu. Ya ada tengok lah ya, selalu lewat ada video-video dari KPDN ya. Nah, ini khususnya KPDN Melaka ini sangat famous ya dekat TikTok tuh. Nah, mereka itu datang ke kedai-kedai ya ataupun ke restoran-restoran. Mereka cek ya kedai itu ataupun store mereka ada barang kawalan tak yang mereka gunakan. Nah, saya pun tahu melalui video-video macam ini, ternyata minyak-minyak paket itu hanya untuk kegunaan untuk rumah saja ya. Kalau untuk kedai berniaga itu tidak boleh kita gunakan itu ya. Sebab kan saya pun tak berniaga kan, tak buka restoran. Jadi saya pun tahu melalui video-video ini saja ya. Ternyata tak boleh. Nah, mereka gunakan harus yang botol ataupun yang barang yang tak subsidi. Kalau untuk urusan berniaga. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita tonton dulu beberapa video ini dari TikTok KPDN Melaka. Oke, bagaimana? Kita tonton. Diam. Aku kalau kau jujur tadi okey. Tapi kau tipu aku. Masalahnya kau tipu aku. Aku tanya elok-elok tadi. Bang, minyak paket ada. Terus tegak kau cakap tak ada. Uji beli dilakukan. Sebelumnya mereka
Yang pasal gula ni macam simpan. Beli gula you kata tak ada. Itu order itu restoran dia. Mana boleh. Tadi gula you kata gula mahal punya. Lepas tu ada Sekarang nak gula apa kat sini? Gula yang murah kau suruh kat sini. Subsidi Ada minyak lagi. Tadi bila orang tanya gula nak beli, You kau kata cakap gula tadi. mahal saja. Ada mahal. Habis Ini ini Itu order. macam ni, sekarang ini barang ada dalam kedai, betul? Betul. Bila kata ada customer tanya ini gula 285 tau. You tak boleh simpan kalau you tak nak mau jual tau. Sekarang ni you tak dekat sini, you cakap dengan orang tak ada jual. Ini kira you sorok tau. You faham tak? Sekarang ni you call you punya bos datang. Bos sekali ya. Wah, Betul banyak tu. Lagi tu. Tak ada. Saya tadi mau beli gula, you kata tak ada gula. Gula mahal saja. Sekarang kat bawah kaunter you ada gula. engkau semalam cakap sampai 3 kotak. Ya. Dekat belakang aku jumpa 7 kotak tau. Maksudnya yang lama tu belum habis jual kau dah order baru. Maksudnya belum habis ni kau dah order, betul? Lepas tu kau tak kat belakang. Bila tarikh? Kau biar betul sebulan kau. Kau tak jual apa minyak ni? Kalau 3 kotak, 1 kotak buat 17 paket tau. Kat sini tak ada orang cek minyak ke apa? Habis macam mana kau order 3 kotak tak habis? Ini pun kau order berapa kotak? 4 kotak, 7 kotak. Kat belakang aku jumpa ada 3-4 kotak lagi. Gunakan minyak kat situ. Bawa kata dia ada apa lagi tak? Bawa keluar semua. Bawa keluar semua. Yang pasti gula dia tak jual. kalau kata dia betul jual, Dia pilih-pilih. Mungkin dia pilih-pilih. you pilih customer kan. Halo bang, kita hari-hari buat ini kerja. Hari-hari kita tengok orang kerja. Kalau satu-satu pun, ini banyak tak sampai seminggu sudah habis tau. You cakap tadi mula-mula gula tak ada. Itu I punya kawan. Tadi yang dia telefon tu, dia telefon I tau. I sendiri dengar you cakap itu gula murah tak ada. Gula mahal saja ada. Bila kita check belakang, itu satu bandel gula murah ada tau. Kenapa? Bawah lagi ada? Tak boleh lah, itu macam. You jangan cuba tipu kita. Itu barang subsidi tau. You tahu subsidi apa tak? Halo, Assalamualaikum. Oh ini lagi. Kementerian kedai Perdagangan. Minyak masak ada, gula ada, tepung ada? Minyak masak tak ada. Saya nak tengok lesen. Boleh saya tengok lesen majlis? Ni siapa? Toge kedai? Orang Malaysia? Abang. Tak. Siapa? Nombor pasport ni? Maksudnya kedai ni orang Bangladesh punya. Lesen dia pun bawah nama dia. Ini sebelah kedai ni punya. Tolong buka. Oh, dah buka lah. Jadi cakap dengan saya minyak paket tak ada kan? Jadi apa bang? Diam. Aku kalau kau jujur tadi okey. Tapi kau tipu aku. Masalahnya kau tipu aku. Aku tanya elok-elok tadi, bang minyak paket ada? Terus tegak kau cakap tak ada. Betul? Betul tak? Ni First benda aku tanya tu kan. Aku tanya tadi first benda tu kan. Betul. Aku tanya macam tu kan. Ini store siapa punya? Aku tanya balik. Kedai punya kan. So sepatutnya ni semua barang kedai kan. Kenapa kau simpan situ? Aku tanya kenapa simpan situ, kenapa tak letak depan untuk jual? Itu saja. M, sebelah N. Kenapa sebelah ada minyak? Ada 4 kotak minyak paket. Kongres pun ada. Kena lesen. Tapi tadi saya tanya, tak ada. Kalau ikutkan ini salah. Okey, bagi tahu dengan owner, telefon dia cakap KPDN akan ambil bawa minyak tu bawa balik. Owner akan kena charge lah. Bawa akta kawalan bekalan ni sebab lesen kita bagi. Itu saya consider dia sorok barang tu. Terima kasih kepada follower kami kerana telah memberi maklumat yang tepat. Jangan lupa menyokong usaha kami untuk menjaga hak anda. Jangan banyak cakap dengan saya. Pusing-pusing. Benda dah salah. Dah habis cakap, diam. Assalamualaikum. Siapa ni? ini Owner you? restoran ya? Kerja? Ya. Dah lama dah kita perhati kedai ni. Baru tadi macam Azam datang. Baru 1 jam. Ya ke 1 jam? Kedai lain. Saya pusing sini banyak kali tau. Ya. Tapi dia duduk kaunter, dia bagi duit. Dia tu tulis buku. Tapi dia kat kaunter, dia berurusan dengan satu orang. Baru macam Jap, saya tengah cakap dengan dia. Sabar, saya cakap dengan dia. Berurusan dekat kaunter lah. Dia berurusan dekat kaunter lah. Betul lah apa yang saya cakap, betul lah? Kan? Ke saya silap? betul lah. Betul lah kan? Saya nampak dia. Bukan saya nampak sekali. Dah berkali-kali saya nampak. Antara orang yang berurusan dengan dia, dengan customer yang senegara dengan dia adalah dia lah. Sebab dia faham. Betul tak? Saya cakap, betul kan? Definasi saya betul. Yang jual-jual makanan ni, boleh saya tahu dia ada harga dia tak? Tengok, awak pun tanya dia. So sekarang siapa yang ni?
Bagi tahu saya ada, saya ambil duit, saya simpan, saya beli balik. Tapi dia yang tahu harga. Nampak tak? Harga pun tak Sabar, saya bercakap diterang-terangkan dengan ya. dia. Bila saya bercakap dengan dia, you diam Letak, sekejap. Boleh? Dia yang tahu harga. Sekarang ni siapa yang kontrol dekat makanan ni? Dia lah, sebab dia tahu harga. Betul lah kan? Maknanya pemahaman saya, pemerhatian saya, dia punya siasatan tadi saya tengok memang dia lah. Okay, you cakap you 1 jam tapi you tahu banyak barang. Tak, mana mungkin? Tak tahu apa-apa. Hari ini baru datang ke sini. Tapi awak cakap dia tahu harga. Siapa yang jaga dapur? Dekat dapur, siapa punya urusan dapur? Mai sini, siapa yang jaga dapur? Hey! Mai sini. Mai sini. Saya tak tahu. Jangan banyak cakap dengan saya. Jangan nak pusing-pusing. Benda dah salah. Ni minyak, you beli botol ke you beli paket? Botol. Taruh paket. Betul Confirm. Bos ini bos angkat, betul. Bos ambil botol lah. Dia akan hantar yang ada isi lah. Kau tengok, minyak kalau baru, sini ada seal. Saya buka Haji. Kenapa you kena buka? Ini minyak baru, jangan pusing-pusing Kan, saya. boy. Minyak yang dah pakai situ. Itu minyak yang dah pakai. Ini minyak belum pakai. Siapa masak? Oh, Kat sini. dia gunting ya, dia Dia letak. macam dah lama masak. Saya awak jangan tak. Saya ni bekas chef tau. Saya tahu. Awak gelak-gelak saya betul-betul. Semua baru. Ni apa? Ni lain-lain buat apa ni? Tulis tak ada harga. Buat open house ke apa ni? Make kita balik raya. Ni kira menu open house lah. Ha? Depan? Macam mana kira? Saya punya soalan, macam mana kira? Berapa ringgit? RM2. Satu bungkus RM2. Makan pun RM2. Okey, macam mana saya nak tahu dia RM2? Selamanya customer bos. Semua orang tahu. Bukan cerita customer lama, customer baru, tak ada. Macam mana dia lama pun, hidup dia dah berabad lama ke, harga kena letak. Macam mana niaga tak ikut undang-undang? Yang ni saya ambil tindakan lah. Ni barang buat rumah pun ada ni. Tak tahu lah. Dia agaknya ni, dia kacau laut kot. Teras mereka, hentikan diri, hapuskan penderhaka. Kita gembur. Hello, selamat pagi. Daripada KPDN Kementerian Perdagangan. You apa, jaga kedai sini? Ada bos lagi? Tak ada? Tak ada. Masuk dulu, saya mau check-in sikit. You jual apa? Jual air je? Oh buka, you jual apa? Takkan jual Maggi je? Dia kedai makan, betul? Ya. Apa kau masak? Masak Maggi je? Oh lain macam kedai ni. Siapa bos you call? Tanya lesen. Apa? Saya tengok you punya SSM, daftar bulan 1, sekarang dah bulan 7. Ke saya salah bulan 7? You faham kan saya cakap ni kan? Jangan buat bela-bela je ni, tak boleh, tak sampai nanti saya nak cakap. So sekarang you jual apa kat sini? Mana jual air panas dengan air sejuk? Sama itu air soya. Jual soya je, 4 kotak je saya rempak. Bos tolong tegas sikit. Nama saya Azham, saya daripada KPDM Melaka. Sini saya datang checking kedai you. Saya cek berkenaan you punya tanda harga lah sebab you kedai makan. Apa kaitan you dengan owner kedai? Saya owner, dia sewa. Oh, you owner kedai. Saya tak nak cakap dengan you sebab you owner bangunan saja. You tak terlibat dengan perniagaan ni. Dia salah faham lah ni. Okey, baik-baik. Okey. Saya nak cakap dengan owner kedai, bukan owner bangunan. Faham tak faham? Okey, sekarang ni telefon ini owner kedai. Bukan owner bangunan ni, saya nak ni nama ni. Kalau you pusing sana, pusing sini, saya makin pening, saya makin lagi marah tau. Jangan telefon owner bangunan tak tahu apa. Telefon kawan you. Alam baik. Boleh isi dia jangan pada nanya ikan lagi. Boleh. Cakap Melayu lah. Tolong masuk saya hijau ya. Awak akan mati saya. Ni siapa? Kawan you? Kawan saya. Ambil sini, saya cakap kawan you. Alam baik. Itu kota Bolen tu. Hello? Ya, you. Okey, saya Azham daripada KPDM Melaka. Dah lupa nak tinggal. Putus lah. Hello. Kesalam. Ya bang. Abang owner ke? Ni abang ni apa? Suami kepada tu bukan? Suami kepada owner lah. Dapat pun jumpa you. Dah 3 orang rekod 3 orang sini. Okey. Memandangkan abang ni kedai yang berniaga, kedai makan. Buat mana pun dia boleh masuk. Dia kata jual apa? Maggi dengan air apa semua ni kan? Tapi dia tak buka. Tak buka macam mana pula? Dia boleh obat lagi.
Tak boleh macam tu bang. Kita datang kedai buka, dia kata dia berniaga, dia jual air ni. Takkan abang buat air tak jual? Tak, abang tengok dah lama kita naik ke dah. Abang tengok orang belakang. Mungkin dah basuh lah abang je dah. Macam mana pekerja cakap berniaga, abang cakap tak berniaga? Kelas berniaga bila bang? Saya buka ambil gambar je bang. Untuk buat lesen. So setakat ni kalau dia buka macam ni untuk apa je bang? Tak ada kamera apa semua? Bang hilang Pak Ali buat wiring tu bang. Saya datang sini, bila saya tengok kedai beroperasi, saya tanya dia berniaga ke tidak, dia cakap berniaga. Dan saya tanya menu pun, dia cakap dia tunjuk menu yang ada kat depan ni lah. Ni bangla sebelahan ni. Bangla sebelahan ni. Abang pun cakap bangla apa? Bangla datang tukang masak kat sini. Abang baru injection dalam pakat. Cuma nak majunya kawan saya je. Betul bos. Dia baru lagi buat, baru buka lah 23 dia buat typhoid. So lepas ni jangan buka dua-dua macam ni. Dia akan datang syak wasangka lain. Kita lah kuasa datang untuk buat checking, kita tengok abang berniaga lah. Cuma kita ada budi bicara lagi. So hari ni kita pakai budi bicara lagi, mengatakan okay lah abang kata abang tak berniaga, kita tengok barang kat belakang pun tak ada, saya terima abang punya tu. Okay, terima kasih. Jangan letak lagi orang tak faham bahasa Melayu kat sini. Masalah. Susun meja ni jangan bagi nampak macam beroperasi, itu saja. Tenang kan? Oke teman-teman, nah begitu tadi ya, kena cek ya. Tadi tuh mungkin orang-orang Indonesia yang 5 orang tadi itu mungkin mereka ada kedai di sini, kedai Aceh lah biasanya kalau orang Indonesia kan. Nah jadi ya diperiksa, kebetulan pula kan KPDN itu datang ya. Kantoy ya, macam tadi tuh kita tengok kan ya, kena tindakan, akhirnya ya kena tangkap gitu ya teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai segini aja video kali ini, nanti panjang sangat pula kan. Oke, bagaimana menurut kalian, atau kalian boleh melengkapi, komen di bawah. See you on my next video with me, Misari. Bye.